Malam ini adalah malam yang paling penting dan malam yang terakhir untuk kita mengadakan perhimpunan dan kempen sempena dengan pilihan raya di 6 buah negeri termasuklah Selangor ini. Masuk detik jam 12:30 malam, ikut keputusan dan arahan Suruhanjaya pilihan raya, maka kempen hendaklah diberhentikan. Jadi masa yang keluang untuk saya lebih kurang 34 minit ini saya akan gunakan. Tidak lain dan tidak bukan untuk pertamanya menyeru semua pengundi-pengundi yang ada di negeri Selangor ini dan juga di 5 buah negeri yang lain untuk keluar beramai-ramai untuk mengundi kepada Perikatan Nasional. Diramalkan esok mungkin cuaca kurang baik. Walaupun kita doakan esok cuacanya adalah cuaca yang baik. Oleh sebab itu saya merayu supaya lebih awal kita keluar untuk menunaikan tanggungjawab kita, ianya adalah lebih baik untuk kita. Saudara-saudara sekalian, dalam tempoh lebih 2 minggu yang sudah pun berlalu, saudara-saudari sudah pun mendengar beberapa ceramah-ceramah yang telah pun diadakan bukan saja di Hulu Kelang ini tetapi di seluruh dewan-dewan undangan negeri yang ada di Selangor dan juga di 6 buah negeri ini. Banyak perkara yang telah pun disampaikan bukan saja oleh kita daripada Perikatan Nasional tetapi pihak yang lain di sebelah sana yang juga mau bertanding untuk mendapat sejumlah kursi untuk membentuk kerajaan di peringkat negeri-negeri ini. Saya jangka dalam tempoh waktu sekarang ni hampir sebahagian besar daripada pengundi-pengundi yang sudah berdaftar mungkin hampir sudah buat keputusan. Saya nak tanya saudara yang ada di sini, apakah saudara sudah membuat keputusan? Belum habis soalan. Sudahkah saudara membuat keputusan untuk memilih manakah parti akan dipangkah dan diundi dalam PRN yang akan datang ini? Saya tak dengar. Nak sokong parti apa? Nak pangkah dan undi parti apa? Dan juga mengundi kepada calon apa? Ya, nampak semua dah okey, saya tak payah berucap panjang. Tapi pastinya saya mengemukakan persoalan itu ialah kalaulah di saat yang agak mutakhir ini sebahagian besar pengundi sudah membuat keputusan. Dan kalaulah keputusan itu ialah keputusan untuk menyokong kepada semua calon-calon Perikatan Nasional, maka akan terbentuklah kerajaan-kerajaan Perikatan Nasional di ke-6 buah negeri yang mengadakan pilihan raya ini, khususnya yang ada di negeri Selangor ini, insya-Allah. Itu hasrat saya. Dan saya kira ini tergambar hasrat dan cita-cita saudara-saudari sekalian dan juga khususnya rakyat yang ada di negeri Selangor ini, yaitu untuk mendapatkan sebuah kerajaan yang beramanah, kerajaan yang berintegriti, kerajaan yang boleh kita percayai, kerajaan yang boleh mengambil tindakan-tindakan yang berkesan, kerajaan yang boleh membela nasib rakyat kita semua dan mengangkat martabat dan kedudukan kita ke suatu kedudukan yang lebih tinggi dan yang lebih baik lagi. Bukan begitu? Jadi ini pertimbangannya.
kita seronok untuk bersama-sama mendukung program-program seperti ini. Yang penting ialah untuk kita mencapai satu keputusan yang terbaik supaya selepas ini akan terbentuk kerajaan-kerajaan negeri dan khususnya di negeri Selangor. Sebuah kerajaan yang beramanah, sebuah kerajaan yang berkesan, sebuah kerajaan yang berintegriti, sebuah kerajaan yang tidak melakukan rasuah dan sebuah kerajaan yang mampu untuk membela nasib rakyat kita yang ada di negeri Selangor ini dan juga di seluruh 6 buah negeri di Malaysia ini. Kerana dalam kita membicarakan berbagai-bagai isu dan masalah, sekarang ni yang menjadi persoalan yang paling pokok dan utama berdasarkan tinjauan yang telah pun kita lakukan secara saintifik dengan bergantung kepada data-data yang telah pun kita kumpul, kita dapati bahawa persoalan pokok yang paling utama yang sedang difikirkan, yang sedang merondong nasib rakyat yang ada di Selangor dan di seluruh 6 buah negeri, malahan di seluruh negara, ialah masalah ekonomi rakyat kita. Masalah kos sara hidup yang sedang pun dihadapi oleh seluruh rakyat jelata kita. Masalah kos, harga barang yang sentiasa naik dan melambung tinggi. Maka dengan sebab itu terbeban kepada rakyat jelata di seluruh Malaysia dan khasnya di Selangor. Dan ini telah pun membawa kesan yang cukup besar kepada nasib kehidupan rakyat kita yang ada di sini. Sebab itu dalam persoalan ini ada 2 pihak yang masih harus memikul amanah dan tanggungjawab. Soal pertama ialah soal kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan yang telah dibentuk dinamakan kerajaan perpaduan. Betulkah kerajaan itu kerajaan perpaduan? Ada orang gelaria kerajaan Madanon. Ada yang menyebut dengan kerajaan Lower Tabi'in. Bukan saya kata, tuan-tuan yang kata. Ini yang ada pada hari ini, iaitu sejak bulan 11 tahun 2022 yang lepas, di mana terbentuk kerajaan ini walaupun situasi agak luar biasa. Tetapi yang penting bila terbentuk kerajaan, siapa juga yang ada di situ yang memimpin kerajaan, maka dia bertanggungjawab. Mesti bertindak cepat mengatasi masalah rakyat jelata yang terbeban dengan masalah-masalah kos sara hidup, masalah kehidupan dan sebagainya. Tetapi persoalannya yang saudara mungkin sudah pun tahu jawapannya, bahawa kerajaan Madanon yang ada pada ini adalah kerajaan yang hopeless. Do you agree? Kerajaan yang tak guna. Setuju? Kerajaan yang berbohong. Kerajaan yang penipu rakyat. Kerajaan hoi, hoi, ya, hoi. Ini yang kita hadapi pada hari ini. Bila mana terbentuk kerajaan, rakyat mengharapkan sesuatu boleh berlaku untuk memperbaiki kehidupan kita. Bukan begitu? We want to live a better life. We don't want to face this economic problem sejak dahulu sampai hari ini macam tak ada penyelesaian. Kita nakkan program tindakan yang berkesan, bukan omong-omong kosong, bukan pembohongan, bukan cakap tak serupa bikin. Yang ini yang kita lihat berlaku dalam kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini. Saya tahu dia tengah duduk dekat mana sekarang pun nak dengar ucapan saya agaknya. Tapi ini isu besar. Saya nak nyatakan rasa bukan kebimbangan, ketakutan saya.
Sudah 8 bulan berlalu. Tidak ada suatu pun kenyataan-kenyataan yang menggembirakan. Betul? Yang melegakan. Betul? Yang menyeronokkan. Betul? Tidak ada satu bentuk, satu sen wang dikeluarkan untuk membantu rakyat yang terkesan selepas masalah pandemik COVID yang sudah pun berlalu hampir lebih 3 tahun yang lepas. What has happened to this country? Apa dah jadi? Seolah-olah tak ada kerajaan. Bukan saja tak ada kerajaan, tak ada perancangan. Saya tidak nak menceritakan pengalaman saya, tapi saya ada pengalaman sedikit. Allah mengangkat saya menjadi Perdana Menteri 1 bulan Mac tahun 2020. Wallahi wabillahi watallahi, sumpah ini. Dan lepas tu COVID melanda negara dan melanda seantero dunia. Kita berada dalam situasi yang takut. Apa nak jadi? Kerana wabak menular dengan cepat. Setiap hari saya mengikuti perkembangan puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan manusia di Malaysia yang terkesan dan sebahagiannya sudah pun meninggal dunia. Saya sedar. Tetapi kerana situasinya begitu rupa, sebagai Perdana Menteri dan Ketua Kerajaan, saya rasa ini amanah dan tanggungjawab yang saya tak boleh abaikan. Walaupun tak ada pengalaman, walaupun baru, tetapi hanya dalam tempoh tak sampai sebulan, 18 hari bulan Mac, kita ambil tindakan untuk mengenakan PKP di seluruh negara. Betul tak? Saudara nak tanya saya suka? Saya tak suka. Tapi kalau saya tak bertindak untuk menjaga apa yang disebutkan kebajikan am, maslahah ammah, bermakna saya tidak bertanggungjawab. Sebagai seorang pemimpin, saya takut. Bukan takut dengan rakyat jelata, saya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni pemimpin, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin dan setiap pemimpin nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita buat terhadap orang yang kita pimpin di bawah. So that is a situation. Jadi sebab itu atas dasar kebertanggungjawaban, amanah, dan ini suatu perkara yang amat penting untuk diuruskan dengan cepat. Kita bertindak dengan cepat. Tuan Ibrahim, Datuk Tuan Ibrahim ada dalam kabinet. Datuk Azmin ada dalam kabinet. Dan ramai lagi duduk dalam kabinet. Apa kita bincang? Cari jalan penyelesaian. Masalahnya soal yang pertama soal kehidupan live. Ataupun soal nyawa live. Yang kedua soal kehidupan livelihood. Ini dua perkara pokok. Mesti diurus. Saya tak nak bincang panjang, coba ringkas mengatakan bahawa kita telah berupaya dan berjaya menyelesaikan masalah dalam situasi yang agak luar biasa, unprecedented, dan Malaysia terkeluar daripada wabak COVID-19. Alhamdulillah. Syukur tak? Siapa di sini yang tak dapat vaksin angkat tangan? Semua dapat. Setiap badan jasad yang ada vaksin yang disumbangkan oleh Perikatan Nasional dulu, bukan saya, wajib saudara untuk pangkah pada calon Perikatan Nasional. Boleh tak? Itu fatwa saya. Now the question now is, this is the situation that this country of ours is facing. We love this country. Ini negara kita, hanya tempat tumpah darah kita. Di sini kita lahirkan. Dan di sini juga kita akan meninggal dunia. Tetapi sebelum sampai ke saat kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita mesti berbuat sesuatu. Dalam sistem demokrasi berparlimen, kita ada hak dan kuasa. Hak kuasa bukan pada Anwar Ibrahim, hak kuasa pada rakyat. Saudara yang boleh putuskan. Kalau saudara kata Anwar Ibrahim has failed, kerajaan dulu dia kata kerajaan gagal. Sekarang ini kerajaan yang sudah pun gagal. Walaupun dalam tempoh 8 bulan sudah pun berlalu. Betul atau tidak? Now if you believe that government has failed, maka pilihan raya di peringkat negeri jangan bagi seundi pun kepada mana-mana pencalon selain daripada undi pada calon kita Perikatan Nasional. Boleh tidak? Kalau undi di sebelah sana, saya tak nak buat fatwa apa.
tapi adalah amat memalukan dan merugikan kita. Kita mahu supaya ini dikatakan situasi penting untuk mengukur tahap sokongan rakyat kepada kerajaan yang ada. Mungkin saudara tanya apa kaitan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan? Ada kaitan. Pasal di pihak kerajaan persekutuan ini kerajaan PHBN. Kerajaan negeri yang lawan kita pada hari ini ialah kerajaan PHBN juga. Jadi sebab itu kalaulah kita berpendapat kerajaan yang ada sekarang ini tidak berkesan, jangan kita pilih kerajaan negeri untuk bersama-sama dengan kerajaan yang tidak berkesan. Betul tak? Logik tak? Minta maaf, saya serius sikit pada malam ni. Tapi tak apa, tak apa lama saja lagi. Jadi saudara saya sekalian, yang kita nak pilih ialah sebuah kerajaan yang berkemampuan. Sebab itu kami duduk secara serius sebelum kita sampai ke sini. Lebih seminggu yang lepas telah pun kita lancarkan manifesto. Datuk Azmin tunjuk pada saya yang belakangnya cerah biru tu rupanya catatan manifesto ataupun aku janji dan ikrar dan tawaran daripada Perikatan Nasional untuk rakyat negeri Selangor ini. Dah baca belum? Bacalah. Dan di situ tercatat antara lain ialah pakej ransangan untuk memulihkan ekonomi dan kehidupan rakyat negeri Selangor berjumlah 2 bilion ringgit. Tak tepuk tangan pun. Macam orang di sini dah orang kaya-kaya. 2 bilion tu, alah 2 bilion. Orang lain tak buat tawaran begini. Saya tak nak kata negeri lain dan orang lain. Hari itu sebelum kita lancarkan itu Menteri Besar apa caretaker ni, siapa nama dia, Amiruddin. Dia kata manifesto kita ini copy and paste. Saya tak baca pun langsung dengan punya manifesto ni, tak tahu apa pun kandungan. Hanya orang beritahu saya, jauh beza apa yang ditawarkan oleh pihak Amiruddin daripada parti PHBN dengan apa yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional. Betul tak? Saya tak payah baca satu persatu, tapi mungkin telah pun dijelaskan oleh Datuk Azmin dan rakan-rakannya lain dalam siri ceramah kita waktu kita menghadapi kempen PRN ini. Tetapi itu sebagai satu bukti. Dan saya nyatakan bahawa apabila kita catatkan di situ ianya dalam manifesto, kita akan tunaikan. Tak tepuk tangan. Kita akan tunaikan kerana ini janji. Pasal ada yang agak ragu betul ke? Ya ke dia nak buat begini? Mana dapat duitnya? Jangan tanya. Waktu saya memimpin negara sebagai Perdana Menteri, kita belanja dan masuk pakej ransangan 530 bilion. Hari ini saya baca siapa nama PG Rafizi. Dia tanya saya apa yang saya buat dengan gunakan kumpulan wang amanah negara ni, KUAN. Paling bodoh. Bacalah. Duit dah habis belanja dah. Pasal tanya begitu. Tanya diri sendiri apa yang dia dah buat belanja untuk rakyat sejak dia jadi kerajaan. Dan sejak dia jadi Menteri Ekonomi. What has he done? Nothing. Zero. Betul tak? Nak cabar kita. Tapi dia sendiri tak buat apa yang dijanji nak buat. Pembohong besar. Saya dah hidup lama, saudara, 76 tahun sekarang ni walaupun handsome lagi. Dalam tempoh selama itu saya dah tahu pemimpin-pemimpin negara. Tak payah sebut nama, kita semua tahu siapa mereka. Tak pernah saya jumpa seorang manusia yang nama Perdana Menteri sebegini buruk sekali PL-nya. Buruk sekali PL-nya. Bukan sakau aja. PL. Bila bohong tidak amanah. Tidak amanah. Kalau ini berlaku di negara-negara lain. Ambil contoh di UK. Waktu COVID, Perdana Menteri UK dia buat sikit parti lah.
Bila rakyat tahu bising, besok dia berhenti letak jawatan. Sini, bohong sebohong-bohongnya. Hampa hari ni dia tak nak letak jawatan. Macam mana tuan-tuan? Sebab tu kita kata PRN ini adalah referendum. Dia takut dengar referendum. Ada orang react kepada referendum ni, takut kalau semua negeri ni tumbang kepada Perikatan Nasional, maka Putrajaya di bawah Anwar Ibrahim juga akan jatuh tidak berapa lama lagi. Betul tak? Ya, 10 minit lagi. Jadi sebab itu adalah amat penting kita buat keputusan yang tepat. Saya dah selalu menghadapi PRU, PRN, PRK. Macam Datuk Azmin bayangkan, iaitu selepas jam mungkin 12 ke 1 pagi besok, kita akan dengar keputusan demi keputusan demi keputusan. Biasanya pengurusi SPR ni, bila dah dapat satu parti mendapat jumlah, katalah ada kes Selangor 28 campur 1, 29 kursi, pengurusi SPR akan telefon. Siapa jadi ketua? Kalau sayalah telefon beritahu, Tan Sri, Selangor, PN sudah menang, boleh tubuh kerajaan. Nak dengar tak macam itu? Nak tak dengar besok macam itu? Maknanya kita sudah berjaya. Perjuangan kita yang pertama hampir sudah berjaya. Bila mana kita boleh membentuk kerajaan, maka dengan cepat selepas itu kita akan melantik seorang menteri besar yang banyak pengalaman di kalangan ahli-ahli dewan. Ada tak? Ada tak? Kat sini ada ke? Siapa dia? Oh ya, Datuk Azmin ya. Tak apalah, siapa-siapa. Dan dia nanti akan diberikan amanah dalam tempoh seminggu agaknya bentuk kabinet ataupun jemaah menteri ataupun ESCO. Dan lepas tu tugas dan tanggungjawab itu akan dipikul oleh mereka untuk menunaikan apa yang ada dalam manifesto kita. Saya nak minta siapa jadi menteri besar pun, jawatan kuasa terbentuk untuk memantau tiap-tiap yang kita janji ini mesti ditunaikan. Kalau saya tanya, tuan-tuan tak percaya, tapi ada satu jawatan kuasa bebas. Kita akan lantik mungkin bekas ketua hakim ke ataupun hakim ke dan sebagainya bersama dengan tokoh-tokoh keuangan korporat untuk meneliti setiap satu yang kita dah janji dan pastikan apa yang telah termaktub di dalam manifesto akan kita laksanakan dengan secepat mungkin dan tak akan berlengah-lengah lagi. Untuk memantau perbelanjaan 2 bilion dan lebih itu, maka akan terbentuk satu badan, mungkin kalau di pusat dulu kita panggil laksana, dia letakkan di bawah tanggungjawab menteri besar, dia akan panggil pegawai yang bertanggungjawab untuk report pada dia dan beritahu apa yang telah dibuat dan kenapa kalau ada perkara yang tidak dilaksanakan dengan segera. Maknanya, we are serious about it. Ini baru nak mula. Saya cuma nak cadang siapa nak jadi menteri besar, saya tak tahu lagi. Supaya lepas tu kerajaan negeri yang kita bentuk akan duduk, bentuk satu pasukan petugas untuk meneliti dan lantik orang-orang yang pakar untuk merencana blueprint untuk pembangunan Selangor untuk 15 tahun yang akan datang. Boleh tak? Apa makna ni? Maknanya kita ada visi untuk Selangor menjadi the very smart of the smart city. Super smart city. Selangor will become a super smart state with the planning of at least 15 years ahead. Supaya semuanya akan ada rangkaian perhubungan, bukan saja internet mungkin dah 10G, ataupun hubungan komunikasi yang cepat dan pantas bukan lagi sejam, tetapi hanya dalam tempoh 10 minit dan berbagai perancangan ke hadapan dengan menggunakan teknologi AI, bio dan macam-macam lain lagi lah.
yang saya fikir penting supaya di situlah nanti rakyat Selangor akan melihat ke hadapan supaya Selangor menjadi bukan saja negeri yang termaju di Malaysia tapi setanding dengan negeri-negeri di negara lain yang maju di dunia insya-Allah. Dan mungkin isu soal kemiskinan mungkin sebahagian besar telah pun dapat diatasi. Rakyat Selangor adalah rakyat yang hidup dalam keadaan yang baik, ada pendapatan yang tinggi, tidak ada beza antara Melayu, Cina dan India, semuanya hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Ini visi saya. Dan ini juga saya fikir harus menjadi visi seluruh rakyat yang ada di negeri Selangor ini insya-Allah. Jadi saya fikir elok saya berhenti di sini. Saya cuma sekali lagi nak merayu supaya esok hari yang amat penting untuk saudara gunakan untuk menentukan agar Perikatan Nasional dapat membentuk kerajaan negeri, dan lepas tu kita akan harapkan masa depan negeri Selangor yang lebih aman, harmoni dan bahagia.